merentas bahan yang boleh rentasi bahan, dia ada tiga laluan tau. Satu, dia melalui fosfolipid tu sendiri, maksudnya yang apa yang nak terangkan tadi. Satu dilalui protein liang, dan satu lagi dia protein pembawa. Dan kita kena ingat yang protein pembawa dia ada dua. Jadi pengangkutan ni dia pula akan terbahagi kepada dua. Yang pertama, pengangkutan pasif, dan yang kedua, pengangkutan aktif. Jadi, pengangkutan pasif dia ada tiga cara. Dia terbahagi pada tiga lah. Yang pertama, resapan ringkas. Resapan ringkas dia jadi apabila dalam satu keadaan tu dia ada perbezaan keseruan kepekatan. Dapat tak? Maksudnya once kalau ada satu kawasan tu kepekatan tinggi dan kepekatan rendah, molekul daripada kepekatan tinggi itu sendiri dia akan pergi kepada kepekatan rendah untuk mencapai keseimbangan dinamika saya untuk mencapai itulah. Untuk osmosis, kalau tadi dia molekul, maksudnya molekul tu random lah, sama ada oksigen ke karbon dioksida, asid, lemak tak pun bisa, right? Tapi untuk case osmosis dia fokus kepada kepekatan air. Ada siapa nak tolong jawabkan, lagi tinggi zat larut dalam larutan tu, lagi pekat ke, lagi tinggi ke, lagi rendah kepekatan air dalam larutan tu? Dapat tak? Lagi rendah. Lagi rendah. Okay, maksudnya kalau larutan tu dia punya zat larut dia tinggi, maksudnya kepekatan air tu sendiri dia rendah. Macam tu lah juga sebaliknya. Kalau zat larut dia rendah, maksudnya kepekatan air dia tu tinggi. Jadi resapan membantu dia fokus pada protein liang dan protein pembawa. Dia bahan tu dia melalui protein, dua protein tu. Kalau macam tadi aku cakap, protein liang dia fokus pada ion dan molekul. Untuk protein pembawa, dia fokus kepada molekul yang besar yang tak boleh merentasi beberapa plasma yang bahagian fosfolipid dan protein yang seperti besar kan, macam glukosa dan ACMO. Jadi, sekarang kita pergi bahagian yang seterusnya, iaitu pengangkutan aktif. Pengangkutan aktif ni dia hanya natrium dengan kalium punya tu. Maksudnya natrium dia akan keluar daripada sel, manakala kalium tu dia akan masuk ke dalam sel. Kenapa dia panggil pengangkutan aktif? Sebab untuk pengangkutan aktif dia memerlukan tenaga, iaitu adenosine trifosfat atau dia punya ringkasnya ATP. Kalau pengangkutan pasif dia tak perlukan pun ATP ni. Okey, larutan dia terbahagi kepada tiga, iaitu isotonik, hypotonik dan hypertonik. Boleh tolong terangkan dekat kita orang larutan hypotonik tu macam mana? Okey, larutan hypotonik ni, korang ingat hypopotamus. Hypopotamus kan badan air. Jadi maknanya larutan hypotonik ni, kandungan air dia lagi tinggi daripada zat terlarut dia. Faham tak? Faham. Simple je larutan hypotonik ni. Ingat tu je. Kalau saya ingat hippopotamus. Hippo tu badan air. Jadi kita dapat tahu larutan hypotonik ni dia kandungan air dia tinggi. Jadi kalau macam contoh sel ni kan, kita letak dalam sel tu, dia akan meresap tak masuk ke dalam sel. Masuk ke keluar? Masuk kan? Dia masuk. Masuk kan? Jadi sel darah merah ni dia akan mengembang, lepas tu dia akan meletus. Sebab apa? Sebab membran plasma sel darah merah ni dia nipis, dia tak mampu nak tahan tekanan air yang terlampau kuat.
Jadi sebab itulah dia akan alami hemolisis. Tu je. Okay, thank you Shana. Imran boleh tolong terangkan larutan hypertonik tu macam mana? Kalau pernah dengar orang cakap macam budak ni hyper lah. Okey. Orang kata kalau budak tu hyper, orang kata selalu dia makan banyak benda manis kan. Okey, benda manis tu kan zat terlarut kan. So maksudnya larutan tu dia mempunyai banyak zat terlarut dan air dia sikit. Okey, boleh. Okey, lepas tu kalau seperti kita tahu larutan hypertonik ni dia punya air kan sikit. Lepas tu kalau sel darah merah tu dia punya air dengan zat terlarut dia tu balance. So bila dia masuk dalam larutan hypertonik ni, dia punya air tu akan keluar sebab dia macam nak cuba balancekan larutan hypertonik tu. Bila air dalam sel darah merah ni keluar, maksudnya sel darah merah ni macam kurang benda lah. So makin lama air dia keluar, akhirnya dia kecut. So dia lama-lama dia jadi kranasi. Thank you Imran. Okay, kita tengok kesan larutan isotonik. Dia tak ada pergerakan, cuma dia punya solution tu balance tau. Dia tak ada perbezaan kepekatan. Jadi benda tu sama keluar, sama masuk. Dapat tak untuk isotonik? Maksudnya isotonik ni balance lah. Dapat. Alright. Okay. Kalau sel darah merah, dia masuk dalam air suling, apa jadi? Dia meletus. Dia meletus sebab air suling tu dia bersifat hypotonik. Okey, sel darah merah dia masuk ke dalam larutan air garam, dia jadi apa? Drenasi. Untuk sel tumbuhan, kalau sel tumbuhan masuk dalam air suling dia jadi Hypertonik hypotonik bukan hypo. Dia akan jadi segar. Thank you Nora. Dia jadi segar. Okay, thank you. Okay, bila sel tumbuhan masuk ke dalam hypertonik, dia jadi Flaccid. Okay. Apa beza bila sel tumbuhan tu dalam keadaan segar dengan dalam keadaan diplasmodisis? Boleh tolong terangkan dekat kita orang? Diplasmolisis tu bukan ke kalau dia dah plasmolisis? Macam tu lah. Simple je dia punya explanationnya. Thank you Ima. Okay. Jadi beza dia dia segar bila dia terus masuk dalam larutan hypotonik. Tapi kalau dia nak dalam keadaan diplasmolisis, dia kena jadi plasmolisis dulu. Lepas tu kan dia masuk dalam larutan hypotonik, barulah dia jadi dalam keadaan diplasmolisis. Itu sahaja. Contoh kan dia akan fokus pada dua tau. Sama ada larutan hyper ataupun hypotonik. Jadi selalunya soalan ni dia akan membawa kepada 4 markah. Dapat? Dapat. Okey. Rasanya Cikgu Aisyah Mustafa pun dah bincangkan soalan ni. Jadi aku boleh lah nak pick siapa nak jawabkan, boleh? Terangkan keadaan sel darah merah tu dalam larutan hypotonik. Nurin Syafiah. Ada. Dapat kan? Apa soalan tadi? Apa jadi kalau sel darah merah tu dia dimasukkan dalam larutan hypotonik? Ayat pertama je. Pertama. Larutan hypotonik. Salah tak apa kan? Hypotonik. Air merosak masuk ke dalam sel secara osmosis. Pembetulan sikit, sorry. Pembetulan sikit, betul. Ayat tu betul, cuma itu ialah ayat kedua. Pertama, kita kena terangkan sama ada larutan tu patutnya soalan tadi aku cakap larutan garam, larutan air suling, sorry. Patutnya soalan tadi aku tanya air suling lah. Sorry. Okey, kita kena terangkan tahu keadaan larutan yang digunakan. Contoh ayat, air suling ialah
larutan hipotonik berbanding dengan sel darah merah. Jadi air sulit ialah larutan hipotonik. Okey, itu dapat 1 markah. Okey, macam Nurin kata tadi, air meresap masuk ke dalam sel darah merah secara osmosis. Dekat situ kita akan dapat 2 markah. Kenapa 2 markah? Satu, kita cakap air tu meresap masuk. Dia okey, terms meresap masuk, meresap keluar jangan tukar tau. Kalau korang tukar terms meresap tu, korang tak dapat markah. Okey. Markah ketiga ialah secara osmosis. Okey, secara osmosis tu pun jangan tinggal. Maksudnya yang meresap masuk tak apa meresap keluar dengan secara osmosis dalam satu ayat. Dapat kan? Dapat Ino, dapat. Dapat. Kita explain lah apa yang terjadi dekat sel tu. Macam sel darah merah, kalau dia dalam larutan hipotonik, dia akan jadi hypotonik. Hemolysis. Hypo kan? Hypo itulah. Okey, jadi sel darah merah dia akan dalam keadaan hemolysis. Itu sahaja.